hubungan perdagangan. Di mana kalau kita lihat, kerajaan-kerajaan negeri ini menjalinkan hubungan perdagangan. Bagaimana boleh terjalin hubungan perdagangan ni cikgu? Kerana adanya pelabuhan. So, hubungan antara kerajaan berlaku melalui aktiviti perdagangan di pelabuhan, iaitu di port lah, port. P-O-R-T, port. So, pelabuhan-pelabuhan ini menjadi asas kepada pembentukan hubungan dengan pedagang tempatan. Seperti Melaka, Perak dan Johor, serta pedagang-pedagang luar dari Siam, China, Arab dan juga Kemboja. Bila ada pelabuhan, maka boleh melakukan hubungan perdagangan. Sebab pedagang-pedagang akan singgah di pelabuhan. Ini kalau kita lihat, inilah dia pangkalan Kuala Merbuk gambarannya. Dan ini kalau kita tahu, inilah kapal yang dipanggil sebagai jong. Ini jong. Yang mana dia menggunakan layar. Menggunakan angin untuk bergerak. Jadi so mereka akan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti di Kedah ya. Kedah ada pelabuhan seperti Pangkalan Lembah Bujang, Pangkalan Kuala Merbuk ya, di Sungai Merbuk ya. Pangkalan Kuala Muda di Sungai Muda, dan Sultan Muhammad Jiwa lah yang telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Untuk Kelantan, Pangkalan Galuh, iaitu yang bermaksud pangkalan permata, dibina di Sungai Kelantan, dan di pelabuhan ini mereka menggunakan mata wang logam dinar dalam urusan perdagangan sejak tahun 1181 lagi. Guna wang logam dinar itu di Kelantan, Pangkalan Galuh. Di Perlis, terdapatnya pelabuhan Kuala Perlis di Sungai Perlis, dan Pekan Kangar yang terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis juga menjadi tempat pertemuan pedagang. Dan di Negeri Sembilan, iaitu pangkalan di Sungai Linggi. Di Negeri Sembilan, di mana pedagang-pedagang Rembau menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang-pedagang luar. Baik, inilah dia perahu sagur, diperbuat daripada batang balak yang ditemuk, yang digunakan bagi membawa hasil dagangan tempatan ke pelabuhan Lembah Bujang. Ini sebenarnya sampan tau. Di mana kalau kita lihat sampan seperti ini ni, dia sebenarnya kayu balak, tapi ditebuk di tengah, dilubangkan di tengah-tengah supaya boleh menjadi seperti perahu atau sampan. Jadi orang dulu-dulu kalau nak berdagang, mereka akan naik sampan. Dan mereka akan singgah di pelabuhan-pelabuhan lah. Itu. Dan yang kedua, hubungan perdagangan ini terjalin kerana terdapatnya barang-barang dagangan. Kerana negeri-negeri Melayu ini kaya dengan hasil bumi. Seperti kalau kita lihat Kedah. Kedah tentulah memperdagangkan beras, garam, damar, kapur barus, dan emas kurai. Manakala pedagang daripada Perak dan Melaka membawa barang dagangan seperti arang kayu, papan dan ikan kering. Dan Kedah juga merupakan pembekal gading. Ya, gading dan gajah. Gading tu yang ni apa yang dipanggil elephant trunk elephant trunk tu. Trunk tu diambil untuk didagangkan, dijual Serta juga Kedah juga pembekal gajah. Dia orang supply gajah. Gajah-gajah dia orang jinak. Gajah-gajah dia orang jinak. Dia macam kucing kat rumah kamu lah kan. Ada yang BSH lah. Kemudian apa lagi? Ada Maine Coon lah kan.
Dia apa macam kat sini kat Malaysia sekarang ni ada orang jual membekalkan kucing. Zaman dulu Kedah membekalkan gajah. Untuk perdagangan entry portnya. Membekalkan gajah. Dahsyat tu. Dan di Kelantan, Kelantan memperdagangkan emas dan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar Kepulauan Melayu. Nak juga satu gajah? Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Nak juga satu gajah. Mana aku nak cari gajah tu? Nantilah. Baik. Nanti kalau siapa lagi nak gajah? Cikgu supply bagi seorang satu. Nak gajah? Nak juga okey okey. Tapi dengan syarat. Dengan syaratnya iaitu kalau cikgu bagi gajah kat korang, kamu semua kena letakkan kat dalam sangkar takut dia nanti berak merata-rata. So letakkan dalam sangkar, kemudian bagi makan, ya. Kan friskies, friskies. Makanan dia friskies. Sangkar kucing tu boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Kan boleh, boleh. So, okey. Terkejut Naufal. Idea menarik. Si idea menarik. Dia macam ni lah. Macam ni lah. Pernah kamu dengar teka-teki tak? Macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Pernah dengar tak? Tengoklah dia siapa. Ah, lambat saya kembali mari ke sana. Okey, baik Rifa. Macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Bagi tahu. Siapa tahu? Macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Ya, betul Rifa. Maknanya buka pintu, masukkan gajah, tutup. Itu je. Kalau nak masukkan zirafah dalam peti ais macam mana pula? Nak masukkan zirafah dalam peti ais macam mana? Siapa tahu? Kan? Ya betul. Buka pintu masukkan. Salah. Kena buka pintu, keluarkan gajah dulu. Keluarkan gajah dulu. Lepas tu baru masukkan zirafah. Itu cara dia. Kan? Nampak tak? Nanti adalah yang jawab mana muat. Kita tak cakap pun gajah saiz berapa. Kita tak cakap pun apa zirafah saiz berapa. Kan? Masukkan je. Sebab soalan tanya cara masukkan binatang tu dalam peti ais. Itu je. Dia tak tanya besar ke kecil. Kalau fikir logik ialah mana muat. Dah banyak kali dengar dari adik saudara. Itulah dia. Kan? Jadi kalau kamu dapat gajah ni simpan dalam sangkar ya. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Okey, siapa-siapa nak share ke? Tak payah Rayana, tak payah. Baik. Perlis. Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan juga siam. Maknanya Perlis dia dagangkan beras dan juga biji timah. Ini biji timah. Ya. Dia bentuk serbuk. Tapi bila dibakar dia akan menjadi logam. Jadi logam ya. Dan satu lagi iaitu Negeri Sembilan, di mana Negeri Sembilan memperdagangkan biji timah, sirih, kayu gaharu dan kapur barus. Dengan Johor dan Melaka. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ini telah menjalin hubungan, dua jenis hubungan, iaitu hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. So, hubungan inilah yang telah menjamin kedaulatan kerajaan-kerajaan ini kekal sehingga kini. Hubungan perdagangan pula telah menyumbang kepada kemakmuran dan perkembangan kerajaan. Duit shilling tu biji timah ke silver? Duit shilling tu biji timah sebenarnya, Rifah. Duit shilling tu sebenarnya biji timah tau. Dia bukan silver, dia memang biji timah. Duit shilling yang kamu ada tu kan. Baik. Jadi, dengan itu, kita telah menamatkan bab yang ke-8. Iaitu tentang Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan kita telah mempelajari dua perkara, iaitu pertama, pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan
Negeri Sembilan dan Perlis. Dan satu lagi, kita telah lihat hubungan-hubungan kerajaan-kerajaan ini dengan kerajaan negeri Melayu lain. Okey, iaitu hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Sorry cikgu lama masuk sebab pagi di pasar beli barang untuk Deepavali. Saya pun lupa. It's okay lah Vinesh. It's okay. Cikgu faham kamu punya celebration. It's okay. Baik. So, kita dah habis untuk bab yang ke-8. So, seperti yang cikgu janjikan, iaitu kita hari ini nak cuba jawab soalan-soalan yang terdapat dalam buku teks ini. Okay. Dan antara soalan yang menarik untuk kita lihat sebenarnya adalah wow, bestnya. Rehanan kau lain macam kau hari ni ya. Baik. Sebenarnya kita nak lihat soalan, dan soalan itu yang kita nak lihat iaitu soalan iaitu soalan ini. Seorang je kat kedai ni, seorang je bawa laptop cikgu. Baik, bagus satu. Baik. Apakah kepentingan sungai? Kita nak tengok soalan ni ya. Apakah kepentingan sungai kepada negara pada hari ini? Baik. So, kita akan buat sama-sama. Kalau kamu ada kertas, boleh ambil kertas dan pen untuk menulis. Dan bagaimana untuk menjawab soalan ini? Baik. So, soalan ini ialah, cikgu akan ambil ni. Dan cikgu akan, silap. Cikgu akan buat seperti ini. So soalannya, apakah kepentingan sungai kepada negara pada hari ini? Baik. So, bagaimana nak menjawab soalan ni? Ramai yang kata, cikgu senang je cikgu, kan? Macam-macam. Tapi, nak jawab soalan seperti ini, kena tengok, paling penting, tengok berapa markah. Biasanya soalan macam ni, berapa markah? 4, 6 atau 8? 4. Okey. Baik. So, kalau kata 4 markah. Kalau 4 markah bermakna apa yang kita kena buat? 4 markah, strategi yang terbaik untuk 4 markah ialah 2 fakta dan juga 2 huraian. 2 fakta, 2 huraian. So, kita nak kena cari apa cikgu? Kita carilah, iaitu kita kena cari fakta sahaja. Sebab huraian akan lahir dari fakta. Daripada fakta akan lahirlah huraian. Sebagai contoh, silap lagi. Iaitu sebagai contoh macam ni. Kita cari fakta dulu. Apakah kepentingan sungai? Baik, paling penting kamu mesti jawab soalan. So, bila dapat soalan, tengok apa dia nak. Kepentingan sungai kepada negara pada hari ini. Kepentingan tu apa? Kepentingan itu adalah, kita kena tahu kepentingan tu apa? Kepentingan tu ialah faedah, atau dalam bahasa Jawanya dipanggil benefit. Dalam bahasa Jawanya dipanggil benefit. Jadi, ataupun dipanggil faedah. Baik. Jadi, kita kena cari faedah-faedah sungai kepada negara kita pada hari ini. Baik. Antara kepentingan atau faedah yang pertama, kepentingannya, kita sketch dulu jawapan. Yang pertama, kepentingannya adalah seperti tadi ada sahabat kita yang telah menjawab, iaitu sumber air. Baik, cikgu, boleh ke saya buat ayat sumber air saja? Boleh, tetapi cuba kamu buat ayat yang proper. Iaitu, proper tu macam mana? Lebih kemas, lebih tersusun, lebih, kita kata lebih proper lah. Contohnya apa? Daripada sumber air, lebih baik kamu buat ayat, membekalkan.
sumber air. Kepada siapa? Okey, iaitu kepada penduduk setempat. Kan proper tu, nampak tak? Kepentingan dia membekalkan sumber air kepada penduduk setempat. So yang ini fakta. Okey, yang ini fakta satu. Membekalkan sumber air kepada penduduk setempat. Itu. Jadi huraian dia nak buat apa cikgu? Huraian dia, okey, sumber air itu nak buat apa kepada penduduk tempat? Penduduk setempat akan gunakan air itu untuk apa? Untuk apa? Okey, iaitu digunakan bagi tujuan tujuan domestik. Maknanya domestik itu maknanya tujuan dalaman, tujuan domestik. Seperti apa? Seperti minum, makan dan kita kata minum, mencuci dan apa lagi? Minum, mencuci dan juga untuk mandi. So itu tujuan domestik. Apa domestik ya? Domestik itu maknanya kegunaan harian di rumah. Itu cara dia. Baik. Yang kedua, baru kita pergi kepada fakta yang kedua. Fakta yang kedua, apakah kepentingan sungai kepada negara pada hari ini? Okey, untuk Adif Ryan kata, okey, untuk pertanian. Kalau kita kata untuk pertanian saja, dia terlalu umum. Okey, just untuk pertanian. Okey, tak explain ke? Okey, iaitu kita kena buat ayat yang lebih proper. Instead of daripada pertanian, lebih baik kita akan gunakan ayat seperti apa? Kepentingan dia, okey, untuk mengairi. Mengairi kawasan pertanian. Kan lebih baik, instead of daripada kamu buat, pertanian. Bukankah lebih baik mengairi kawasan pertanian? Pertanian macam mana cikgu? Pertanian apa yang perlukan air banyak? Sawah padi kan? Jadi kita boleh mentionkan, mengairi kawasan pertanian seperti kawasan sawah padi. Nampak tak? Nampak tak? Mengairi kawasan pertanian seperti kawasan sawah padi. Instead of daripada kamu buat, kepentingan sungai adalah untuk pertanian. Dia macam tak cukup bahan kat situ. So lebih baik kamu buat mengairi kawasan pertanian. Supaya nampak proper, nampaklah bijaksananya kamu kat situ. Instead of daripada bijak sini. Nak bijak sini ke bijak sana? Bagi tahu cikgu. Nak bijak sini ke bijak sana? Bijak sana. Baik. So, kalau kita lihat, mengairi kawasan pertanian seperti kawasan sawah padi. So, huraian dia apa cikgu? Kita ceritalah bahawa kawasan sawah padi ni memang apa? Memang kita kata padi. Memang padi memerlukan air yang banyak. Untuk menghasilkan beras bagi kegunaan tempatan. Dah, tu je. Kan? Jadi itu pun boleh. Baik. Ada juga yang bagi jawapan, iaitu kawasan habitat semula jadi hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Kewujudan hidupan tersebut dapat membantu mengekalkan ekosistem alam sekitar. Boleh ke macam ni cikgu? Boleh. Boleh Rania. Cikgu suka kamu punya jawapan tu. Iaitu mungkin kalau kita nak ada idea lah, cikgu ambil fakta ketiga. Iaitu kepentingan sungai iaitu menjadi kawasan habitat. Habitat semula jadi hidupan akuatik. Akuatik seperti ikan dan udang. Seperti ikan dan udang. Baik, huraiannya H3
Okey, huraiannya okey iaitu kita kata nak cerita apa tentang hidupan akuatik ni. So kita kata kewujudan hidupan akuatik ini okey ini dapat membantu mengekalkan ekosistem okey alam sekitar. Titik. So itu option lah kalau kamu nak tambah lagi kan. Ataupun kamu ada idea lain, so boleh diterima. Tapi yang penting kamu nampak bahawa dekat situ kita kata ada ada dua pilihan jawapan yang sangat penting yang kamu kena ambil. Sama ada kamu boleh ambil yang ini, kemudian ini pun boleh. Ataupun juga kamu nak ambil, salah lagi. Asyik salah je ni. Okey, dan juga satu lagi iaitu kamu boleh ambil sama ada fakta satu huraian satu, fakta dua huraian dua pun boleh mana-mana. Tak ada masalah. Baik. Untuk itu, bagaimana nak membina ayat jawapan cikgu? Ayat jawapan mesti bermula daripada ayat soalan, iaitu kepentingan sungai kepada negara pada hari ini. Mesti ambil ini dan kamu kena mula dengan ayat soalan itu. Mesti kepentingan sungai kepada negara pada hari ini adalah macam tu. Kemudian baru sambung kepada fakta yang pertama, kemudian huraian yang pertama. Fakta yang kedua, huraian yang kedua. Baik. Untuk itu, cikgu nak sekarang ni kamu semua, kita ada lebih kurang 29 orang. Cikgu nak kamu semua sila bina ayat jawapan menggunakan sumber-sumber yang ada ni, menggunakan apa bahan yang telah cikgu bagi ni. Okey, tuliskan ayat jawapannya dalam Zoom chat sekarang. Tadi Wafi bilang, ya, okey Naufal. Cikgu nak kamu semua bina ayat jawapan dalam Zoom chat sekarang. Bestnya aktiviti hari ni kan? Kan Raina kan? 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 Okey. Baik. Mula sekarang. Cikgu bagi masa lebih kurang 3 minit. 3 minit untuk membina ayat jawapan daripada poin-poin yang telah cikgu beri. Ambil je poin-poin cikgu. Jangan buat poin lain. Jangan buat poin lain. Ambil je poin yang cikgu beri. Okey. Dan untuk 4 markah, ambil 4. Jangan kamu ambil dah suruh bagi 4 markah, kamu nak bagi 2 je, kedekut. Bagi 4 juga. Okey. Time kat luar lah, seluruh aktiviti best ni diadakan. Alah Riana kan. Masa kamu ada kat rumah pun ada je aktiviti best ni. Buat sekarang Riana, kau jangan banyak cakap. Buat sekarang. Kan. Senyum je. Buat sekarang. Oi, macam-macam je. Ya, tu je. Mengeluh. Bukan mengeluh. Yang pelik-pelik. Ayu, kenapa masuk lambat you? Ah, ah, Mana pergi? You kita tengah buat ni soalan ni. Cuba buat you.
Semua kena buat semua pelajar kena buat. Baru habis kelas tuition. Okey Ayu. Kepentingan sungai pada negara pada enam mengatakan semua air tepat. Okey. Mhm. Bagus. Adif Ryan, 4 markah kat situ. Bagus. Benar. Okey. Hmm. Okey. Baik. Benar, bagus. Tapi cikgu, okey, tak apa. Nanti cikgu buat teguran. Okey. Okey, baik, bagus. Siapa ni? Misha. Okey, Misha, bagus Misha. Okey, baik. Cikgu dah agak dah. Mesti ada yang buat macam tu. Okey, baik. Ini cikgu nak buat teguran. Dan ini sebenarnya memang telah diumumkan. So, cikgu harap korang take note perkara ni ya. Okey, iaitu perkara yang penting yang kita nak tegur, yang cikgu nak tegur bila kamu buat ayat ialah seperti ini. Baik. Okey, ini ayatnya. Sekejap, cikgu akan tunjuk kat sini. Okey, ini ayatnya. Okey, so yang lain-lain boleh tengok juga Okey. Okey, ini ayatnya dan satu lagi ayat jawapan yang kita nak lihat kat hari ni Okey. Iaitu satu lagi ialah yang ini. Okey. 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 Baik. Okey. Kamu tengok Okey. Okey, terima kasih Ning Adam. Uh, Okey. Okey, baik. Ni Adam bagus ni Adam. Baik macam ni. Okey, para pelajar sekalian, korang tengok sini Baik. Tengok jawapan rakan kamu. Apa yang silapnya? Silapnya tak ada. Tapi tengok betul-betul Kepentingan sungai kepada negara pada hari ini adalah untuk membekalkan sumber air kepada penduduk setempat. Hal ini dapat digunakan bagi tujuan domestik seperti minum, mencuci dan mandi. Seterusnya dapat mengairi kawasan pertanian. Yang ini ada masalah. Yang ini ada masalah. Bukan. Bukan penggunaan penanda wacana. Penggunaan penanda wacana itu betul. Kita tengok kesilapan yang sama juga. Okey. Selain itu, okey, ia menjadi kawasan habitat semula jadi. Okey. Selain itu, ia menjadi kawasan habitat semula jadi. Baik. Untuk pengetahuan kamu okey, tengok betul-betul. Untuk ayat yang pertama, untuk jawapan yang pertama, okey, untuk pengetahuan kamu, kesilapannya adalah pada seterusnya dapat mengairi kawasan pertanian. Itu sebenarnya salah kerana dia tidak menggunakan penggunaan bahasa tata bahasa yang betul. Baik, sebenarnya cara dia macam ni cikgu. Sebenarnya macam ni. Seterusnya, kamu kena letakkan balik. Sungai dapat mengairi kawasan pertanian. Baik, kamu belajar kan? Kamu belajar kan bahawa ayat ada subjek, ada predikat, betul? Ada subjek, ada predikat kan? Baik, sebenarnya kalau kamu buat macam ni je, seterusnya dapat mengairi kawasan pertanian, dia tak ada subjek. Cuma predikat saja. Subjek dia tak ada. Perasan tak? Subjek dia tak ada. Predikat je. So, seterusnya macam dapat mengairi kawasan pertanian. Apa yang dapat mengairi tu? Sungai lah. Kalau sungai, kenalah tulis sungai. Sungai itu subjeknya. Nampak? Faham tak? Faham tak? Sungai ni kena ada. Maknanya jangan tinggalkan tu. Jangan seterusnya dapat mengairi. Jangan. Kena ada sungai kat situ. Supaya apa? Ayat itu lengkap sempurna sebagai ada subjek, ada predikat.
Itu sungai. Baik. Kemudian, satu lagi di sini, cikgu nak buat teguran, iaitu ia. Baik. So, ada pelajar tanya, cikgu, kalau ia boleh tak? Baik. Dalam kamus dewan, kamus dewan dalam kamus dewan, ia sebenarnya adalah digunakan untuk manusia dan binatang. Mostly manusia. Manusia dan juga orang. Manusia dan juga orang untuk ia. Jadi, sungai itu ia ke? Bukan. Sungai itu manusia ke orang? Bukan. Jadi tak boleh guna ia sebenarnya. Sebenarnya, habis tu nak ganti dengan apa cikgu? Sebenarnya, kalau nak ganti balik, selain itu ia menjadi kawasan. Tak. Kamu kena guna balik perkataan sungai. Selain itu, sungai juga menjadi kawasan. Nampak tak kat situ? Boleh nampak dua perkara yang cikgu buat teguran ini, iaitu penggunaan ia kat sini. So, telah ditukar menjadi sungai dan juga tiadanya subjek. Seterusnya, dapat mengairi kawasan pertanian. Itu sebenarnya tak tepat. Perlu letakkan apa yang dapat mengairi itu? Sungai. Letakkan. Seterusnya, sungai dapat mengairi kawasan pertanian. Dah cikgu betul ke? Baik. So, penting untuk kamu take note perkara ini ya. Okey, kepada semua pelajar. Okey, baik. So, okey. Ni Adam dah. Okey, kemudian juga Lavinesh. Kerana sungai digunakan. Betul, itu sungai juga digunakan. Bagus. Kerana yang banyak. Sekali sungai jadi kawasan. Betul. Nanti dapat bantu penyertaan kawasan. Betul. Ya, Lavinesh. 4 markah betul. So, kenapa? Alah, mungkin kamu kata apa? Cikgu, alah, benda kecil je lah cikgu. Tak payahlah nak besar-besarkan. Tak payah nak besar-besarkan. Okey, sebenarnya, biar cikgu tegur sekarang. Sebab, bila kamu dah boleh bina ayat yang baik, dalam sejarah tingkatan 2, kamu akan dapat buat ayat sejarah, ayat jawapan sejarah yang baik semasa SPM nanti. So, praktis daripada sekarang. Sebab itu biar cikgu tegur sekarang. Itu cara dia. Supaya nanti SPM nanti kamu dah tahu dah cara yang betul sebenarnya macam mana. Faham? Baik. So, entah. Apa yang entahnya, Rana? Rasyada. Okey, baik. Ayu. Okey, kita lihat Rania. Rania merupakan sumber kelan air kepada. Okey. Okey, baik. Ujian kehidupan kini. Baik, bagus Rania. 4 markah. Ayu Rasyada. Tekan sumber air pada tempat. Okey. Okey. Pertanian. Bagus. Ayu. 4 markah. Raihana. Bekalkan air pada tempat. Okey. Bagus. Bagus. Raihana. 4 markah kat situ. Macam tu lah. Raihana cikgu ni. Okey. Cikgu. Saya tak buat apa-apa pun. Macam-macam lah kamu. Okey. Baik. So, cikgu telah menerima mana ni? Azfar. Sebab daripada kerana masyarakat. Bagus. Kawasan pertanian bagi kerana bagus. Okey. Baik. Salah. Okey, baik. Bagus Asfar. Okey, so itu adalah 4 markah. Bagus. Yuvinatan. Okey, semua. Okey, baik. Okey. Itu padi banyak untuk menghasilkan beras bagi bagus. Bagus. Okey, bagus Yuvina. Bagus. Macam tu lah. Okey, macam tu. Okey, pelajar-pelajar kelas Cikgu Rafi buat ayat jawapan. Supaya kamu dapat skor yang lebih tinggi. Itu yang kita nak. Okey. Baik. So,
Pejam celik dah pun 11:28 maknanya. Okey. So, okey, kita telah pun habis okey untuk bab yang